الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مما وذكر الله سيأتي على عنك بالخير يا كريم فاصبر في آداب الصيام suatu pasal pada mengajarkan adab puasa. Habis sholat Jumaat hari ini kita masuk pelajaran yang baru bab puasa. Tak siap membincangkan banyak tentang hukum, dia membincangkan tentang adab-adab yang merangkum sunat ke makruh ke wajib ke seperti bagaimana cara kita menghadap puasa, dan puasa itu difaedah kepada kita kerana puasa ni kalau mengikut yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dia membahagikan puasa ini daripada 3 jenis. Yang pertama puasa umum. Puasa umum, puasa orang awam macam tu, yang maksud kita pun dah faham, iaitu puasa just only menahan diri daripada makan, minum. Mata melihat yang haram, mulut mencaci, telinga mendengar umpatan orang dan sebagainya. Ini puasa umum orang awam. Tak ada. Puasa yang kedua, puasa al-khusus. Puasa khusus ni masalah dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melihat yang haram, tidak berkata dusta, tidak mencaci, tidak menyembah. Dia jaga anggota dia itu. Dan puasa yang paling tinggi, puasa namanya khusus. Khusus dah, khusus lagi. Khusus dalam khusus. Kalau VVIP lah. Puasa termasuk juga puasa hati. Bagi orang ini, kalau dia fikir nak buka puasa, dah batal puasa. Kita tahu tu fikir dah apa nak buka. Tahu kan ini. Buka kalau nak makan apa? Itu nak sahur. Ayam boleh. Okey. Kemudian ayam dia rumah. Itu puasa khusus hati saja. Kita sehati ini tidak apa. Kita sehati nak bunuh orang, nak minum arak, tak berasa. Tapi bagi orang ini jaga juga. Kita walaupun lintasan hati. Jadi ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa. Puasa bukan puas. Ada saya bagi menuju tahun lepas dari apa ni, Ustaz lagi kok baca kita tua masalah Badri 4 puasa lah. Ini sebab pada menyatakan pedih puas. Apa itu? Yang itu. Ini suat pasal pada menyatakan pedih puas yang lugu. Apa itu? Pilih puasa yang lugu. Tak lama. Dan ya ha. Pilih yang pedih. Puas wa alif sin. Puas. Wa alif sin puasa. Tak juga wajib kita tak ramai. Jadi bom. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Ini untuk puasa Ramadan. Puasa baru. Yang Allah sebut makna muslim itu. Puasa wajib bulan Ramadan tidak sah kecuali disertai niat pada malam hari sebelum subuh. Kalau puasa sunat tak ada masalah.
Hari ini hari Ahad, esok hari Isnin, esoklah hari Isnin. Bangun pagi, bagi ada berapa tau? Esoklah esok. Bangun pagi, sembahyang subuh, zikir, isyrak duha, balik rumah, tanya isteri ada apa nak patut dimakan hari ini, tak ada. Tak ada apa-apa, abang tak beli. Nak masak apa? Tak ada. Jadi kita puasa. Nabi SAW balik rumah tanya Aisyah, Aisyah ada apa yang boleh dimakan pada hari ini? Aisyah kata tak ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi tak apalah kita puasa. Pagi tak apa dengan syarat kita belum melakukan sesuatu yang belum batalkan puasa. Ini untuk sunnah. Bangun pagi belum minum air lagi, belum makan madu lagi. Tak apa, tak buat sampai membatalkan puasa. Pukul 9, pukul 10. Tanya isteri atau pergi dapur, tengok tak ada makanan. Isteri kata tak ada makanan untuk dimakan. Habis stop. Kita boleh puasa. Kita niat puasa pada pagi hari. Itu tak ada masalah. Kalau puasa sunat, puasa Ramadan tak boleh. Tak boleh. Mesti sebelum subuh. Sebelum subuh kena niat. Seperti katanya nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau masalah ni sekarang ni buat cerai ada yang nyanyi je. Udah kecil pun pada situ bro. Nawaitu di mana bro? Tak reti lah. Sawma ghadin an ada'i betul tak? Tak tahu mana-mana masuk hujan. Tak pastilah yang lagu-lagu ni. Hadis sanati lillahi ta'ala. Seperti katanya, ingat seperti katanya, ini bukan niat, ini contoh lafaz niat. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tak semestinya lafaz begini. Ini adalah hati. Nak kata sengaja, apa sahaja, boy, ikutlah. Yang penting kita faham kita ni sedang puasa. Yang ada kita buat malam-malam hari apa, lepas terawih, buatlah. Ada itu. Lima kata lepas witir lah. Lepas bagi salam, sebelum salam, lepas doa, dia pun pakat niat. Pakat lafaz niat ramai-ramai. Nawal itu sholat wajib. Makmum nawal itu sholat wajib lapor. Itulah. Jadi niatnya pada waktu malam sebelum waktu subuh. Kalau kita masuk subuh tak niat, bagaimana? Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i niat ini mesti pada setiap malam bulan Ramadan. Beringat kena niat. Ada ulama yang mengatakan tak perlu, hanya sekali saja terus turun bulan. Malam pertama tu niat sengaja puasa sebulan bulan Ramadan. Jadi untuk ikhtiar, untuk langkah berjaga-jaga sekali dua lah. Kita niat dulu sebulan. Lepas tu tiap-tiap malam kita niat lagi. Kalau terlupa atau apa-apa dan kita niat satu bulan, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat ni apa? Qasdu syai' muqtarana bil fa'il. Kita qasak satu dalam hati kita dan disertai dengan perbuatan. Niat ini, ta'rif ini termaktub pada semua amalan kecuali puasa. Puasa susah untuk kita niat terus dengan amalan terus. Sebab waktu subuh kan kita tak tahu itu. Jadi boleh kita niat awal untuk puasa. Kita lepas isyak dan boleh dah maghrib dah boleh. Kalau puasa masuk malam itu sudah malam niat terus.
walaupun tidak disertakan dengan amalan lain. Sembahyang disertakan amalan dan sebagainya lagi. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima padahal sengaja. Apa perkara yang batalkan puasa? Makan, minum, jima. Apa itu jima? Bukan perkara yang jima. Itu jima. Jima bersetubuh. Kalau jamak himpun. Ini ada orang main-main ni pergi musafir. Jima ni apa? Bukan jima, jamak. Main jamak. Jima apa? Musafir. Padahal sengaja makan. Mana katanya jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa ataupun digagahi maksudnya dipaksa, maka iaitu tiada batal puasanya. Senang saja. Dan makan tak sengaja tak batal, makan lupa tak batal, makan sengaja batal, makan tak lupa sengaja lah. Kalau buat lupa batal juga. Ada orang sini dia makan betul-betul lah. Biasa sekali minta hari kau puasa ni proses transisi. Kemarin duduk makan, malu makan, setelah bulan makan, dia macam tu Ramadan nak puasa lupa. Bangun lepas tidur balik masuk. Bangun lepas tidur balik lepas subuh, bangun nyok-nyok dia pergi dapur ambil ada apa yang tertinggal di dalam tadi itu makan. Lupa. Tak batal. Masa mana dia jadi batal? Masa lupa itu sudah dia tak lupa dah, tapi dia buat-buat lupa. Tak boleh tu bohong ni. Sebab itu astaga, puasa ni tak apalah lupa. Tahu tak? Ataupun alang-alang makan. Kasih habis dulu baru lepas tu tidak apalah. Tak boleh. Kalau memang habis satu pinggan baru ingat tak apa. Kalau tengah-tengah jalan teringat, maka kena cepat-cepat basuh mulut, buang apa sisa yang ada, sambung puasa tak apa. Jangan mengguyur Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jika masa teringat lagi. Lupa. Ataupun kena paksa. Paksa ni darurat ni ad-darurah tubihul mahdurah, sesuatu yang darurat mengharuskan sesuatu yang dilarang. Dan ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Darurat ini diqadarkan dengan qadar. Tak mau darurat. Jangan pula orang paksa setakat makan. Tak makan kenapa? Makan. Makan juga sebab tu. Paksa ni lagi tu berat. Pakat dengan kawan dia. Bro, paksa aku makan. Ini jadi paksa umur siapa ni tak punya umur koi tengah mati gitu. Penjenayah lagi aju pistol di kepala kita. Makan. Tak makan aku tembak aku. Jadi makanlah. Tak batal puasa, terpaksa. Kena paksa. Kalau tak makan mati. Ini setakat tak makan. Aku tunggu. Karena kau main dia pun. Itu bukan main-main. Itu main-main, bukan benar-benar. Tak boleh. Betul-betul terpaksa. Tak apa. Kalau main-main, tak boleh. Dengan digagahi orang maka iaitu tiada batal puasanya, dan demikian lagi perkara-perkara yang batalkan puasa. Demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah pada perempuan. Ini khusus untuk kaum Hawa, mereka kedatangan haid, mereka ada nifas, mereka ada wiladah. Kita berbincang tentang darah dalam wanita satu ketika dahulu. Tak hadir dalam pertemuan haji pun dah bincang tentang haid, nifas dan wiladah.
Puan kena alert. Jangan pula setengah jam lagi halang-halang. Ada perempuan yang dulu ni tak boleh. Bersyukurlah awak perempuan abang bagi ABC. Apa dia? Allah bagi nanti ABC. Ini kadang-kadang dia marah-marah. Sebab apa? Aku sudah satu hari sudah ni mau 30 minit lagi datang hari. Mengada betul. Ada yang bohong, dia alang-alang, dia terus saya puasa, tak boleh. Datang saja ni batal. Walaupun setengah jam dah buka puasa. Nifas dan wiladah. Nifas ni cara yang mengiringi anak. Dalam mazhab Syafi'i, nifas ini dia keluar bersama dengan anak, mengiringi anak. Sebelumnya itu bukan nifas. Dalam mazhab Syafi'i kena sembahyang lagi. Mazhab lain mengatakan itu haid, tak boleh sembahyang dah. Wiladah itu kan. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan mani. Orang apa? Istimna. Dalam bahasa Melayu apa? Rancak. Bahasa Inggeris itu apa? Martubus apa? Martubusi. Kawan dia orang ini. Masuk lepas itu dia orang istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan tangan kada jago. Macam mana bergoncang kali apa? Batal itu. Sebab mengeluarkan mani dengan sengaja dan dengan sebab mencium isterinya dengan syahwat lagi keluar mani. Baru kahwin ataupun bermusafir lama tak jumpa ni. Selalu dia berprogram di luar. Balik bulan puasa, cium isteri dengan syahwat sampai keluar mani, belum jima lagi. Keluar mani itu batal puasa. Sengaja juga. Walaupun tak sengaja ni, aku bukan mau jima ni, mau cium sekejap, tiba-tiba terover. Apa dah pukul? Siapa suruh? Cuma dia tidak kena kafarah jima. Jima lain. Siapa yang jima bulan puasa, dia kena kafarah denda puasa 2 bulan berturut-turut syahran mutatabi'ain kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Sebab apa? Betul juga kepada haid. Mana boleh puasa. Tapi kalau yang ada haid, ayah habis sudah baru puasa. Mana dia dimatikan. Sudah tak mau sudah itu. Perempuan tak kenal sebab perempuan batal puasa dengan masukkan sesuatu. Nampak tak? Dia masukkan namanya, dia batal puasa memasukkan sesuatu. Itu saja. Berarti dia jima. Dia bukan memasukkan sesuatu. Dia mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan tak batal. Bukan apa ni, kuai dia, luda, beria, berkang, tidak batal itu. Jadi, jangan. Kalau cium isteri tanpa syahwat dan tanpa kewajiban, macam mana? Makruh. Ada ulama kata makruh. Kalau kita tengok Nabi ada cium isteri dia, ulama kata kalau kita tak boleh tiru macam Nabi dia tahu. Jadi makruh lah. Makruh. Ada orang kata kalau dua tak apa. Kalau umur 80 sama 80 ini sudah tak apa lah. Yang muda-muda ini makruh. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan terpaksa, maka itu tiada batal puasanya.
puasa, kita bawa. Sengaja memutahkan. Kalau termutah tak batal. Naik kapal terbang, mabuk lalu. Terbang. Mabuk udara. Muntah, tak batal. Pergi KK, mabuk gunung, mabuk kereta, mabuk darat, muntah, tak batal. Itu bukan sengaja itu. Jangan pula, sengaja itu sengaja pergi KK, siapa suruh? Tak. Dia tak nak muntah, dia nak pergi KK, nak pergi baju raya. Dia kain mewah tak? Kain mewah itu kan, belum puasa, belum muntah. Jadi, dia nak buat macam mana? Ataupun tamak. Muntah, itu tidak sengaja. Sengaja ni muntah sengaja. Mau muntah kan? Buat muntah. Sampai muntah itu batal puasa. Orang yang elit dengan bangkai, ada saudara jadi tahu ada bangkai, dia tidak ada juga. Itu kan sengaja. Tak sengaja. Okey. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium isterinya. Dan bermain dengan isterinya. Mencontoh kami apa? Main-main di belakang. Oh, kami mukadimah juga. Pantun serapa tak apa kan. Tak boleh pantun-pantun sikit-sikit. Jauh ni. Saya di kereta, awak di beranda ataupun di dapur. Ataupun main roket-roket tak apa lah. Ini main orang main sehingga syahwat. Adapun pakai istilahnya qiyamu nafsihi. Macam mana istilah ini? Tahu qiyamu nafsihi? Tak tahu. Apa maksud qiyamu nafsihi? Berdiri dengan sendiri. Macam mana? Tak sendiri kan? Sudah ada stimulus itu. Allahu Akbar. Bermain dengan isterinya dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah, berbekam, demam darah, dan berlebih-lebih berkumur dan berlebih-lebih masukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air sembahyang. Ini sebenarnya al-mubarakah nanti berlebih-lebih, bukan puasa pun tak boleh membagi air. Ini apatah lagi kalau kita puasa berkumur lambat lagi satu. Pasal apa? Membazir. Yang kedua, yang seterusnya tidak penting kita telah air. Kalau tidak sengaja, tak ada puasa. Berkumur ataupun masuk air ke dalam hidung. Itu makruh kalau kita berpuasa. Dan lagi makruh bagi orang yang puasa itu bersuci kemudian daripada gelincir matahari bila waktu zuhur sampai zawal. Masalah bersuci ni, bersuci ni siwak lah, siwak. Nak guna kayu ke, nak guna forget ke, nak guna Jordan ke, nak guna apa ke, tak ada masalah. Yang penting ada hadat. Ada hadat. Yang paling afdal kayu, suat. Dalam mazhab Syafi'i makruh selepas waktu zuhur. Sabda Nabi berkenaan dengan orang puasa ini, lafadhuhu bermula mulut orang yang berpuasa itu baunya itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada misk, daripada kasturi. Tapi janganlah pula kasih busung mau beronca public speaking, busung pergi bersorak busung dengan orang bukan Islam puasa. Ada ulama yang mengatakan tidak, bukannya ada izzah Islam ini hebat, cantik. Itu di sisi Allah ayat akhirat. Ada ulama mengatakan begitu. Dan mereka mengatakan tak makruh walaupun selepas zuhur. Juga berpalukan pada hadis Nabi, laula an asyqa ala umat, kalaulah aku tidak memberatkan umatku nescaya aku akan mewajibkan bersuci setiap sembahyang
Ada yang wafi riwayat indah kulli wudu, setiap wudu. Jadi sembahyang asar itu sudah waktu zuhur kan, sembahyang asar. Jadi harus suci. Boleh atau tidak? Boleh bagi pendapat selain daripada mazhab Syafi'i lah. Yang kita makruh, mazhab Syafi'i makruh. Kalau malam mengatakan tak makruh pun. Juga lepas asar pun kita nak sembahyang kita bersuci. Bersuci sebelum sembahyang dah sunnah. Sunnah. Kena kayu suci. Tak kotor, tak kotor. Kita nampak kotornya. Kotor apa ni? Mulut kita yang kita duduk cium tu. Oh. Mulut kita kotor bang. Manakala kita pun kotor lah. Kalau kita kata mulut kita kotor. Tapi janganlah dapat orang pula orang. Ada juga. Lepas sikit. Guna boleh. Banyak Allah Akbar. Tetap buat ni. Yang buat tu sebenarnya itu yang jangan pula kita kata macam-macam. Kita yang tak ada kekuatan untuk buat sunnah Nabi. Janganlah kata macam-macam tak mahu. Antara halang lah itu lah. Sebenarnya sunnah. Kita gigi kita tu. Sunnah. Kadang-kadang sunnah bersuci sebelum angkat takbir Allah. Kita ada beberapa orang kalau wanita yang buat. Kita tak boleh tidur lah. Kita ada kesempatan kumpai yang ada ibadah. Nak bawa paroket melampau sangat. Bawa paroket tak ada masalah. Jadi lepas zuhur selesai asar suci, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i pun makruh. Bermula sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Antara masalah ni. Ni Pak, segera buka puasa inilah antara timing yang ditetap yang diikuti oleh orang Islam. Ini bagus. Buka puasa memang segera. Tak payah nak kata. Ini memang tak tahu sunnah pun. Kadang-kadang belum masuk belum dah makan. Imam bila baru belum lagi. Baru dah makan. Terlalu nak segera tak boleh. Pastikan masuk waktu. Terus makan Allah Akbar, makan. Segerakan buka puasa sunat. Allah cantiknya kalau kita ni. Waktu kita time kita ni macam kita jaga waktu buka puasa untuk lain-lain. Musyawarah ke, mula kuliah ke, sembahyang ke apa. Ini kita ni betul-betul yang time buka puasa saja. Hak lain, musyawarah, 8.30. Tak sangatlah kalau itu lepas nak bola. Lebih dari orang kita. Kita boleh ingat. Jemput Masya Allah Tabarakallah. Lepas tengah, exactly lepas tengah. Nak beritahu orang minit. Exactly. Tell me, berapa minit. Tak boleh lebih kurang 5 minit, setengah jam, tak nak. Berapa minit? 7 minit, 15 minit, 12 minit. Yang jemput punya cerita. Masya Allah Tabarakallah. Kita ni orang asli saja, ya. Orang asli nak bisa nama ustaz, tutup dengan orang asli. Pemain nama ustaz je pun. Kenapa betul? Sama mahal, sabar. Sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Takhir sahur ini melewatkan sahur. Ini yang kita tidak buat. Sebab tidur. Kalau sekali orang muda-muda yang instant food, junk food. Pergi restoran, pukul 4 tengah malam ataupun lepas tarawih, itu bukan sahur, itu makan lewat malam. Orang panggil supper, makan lewat malam. Bukan sahur tu. Sahur ialah sebelum subuh. Sekira-kira kita baca 50 ayat, setengah jam sebelum subuh. Tak apalah kita makan banyak kan, letaklah sejam. Sejam sebelum subuh. Pukul 5 subuh, pukul 4 sahur. Itu sahur. Kalau boleh dekat-dekat nak subuh tu. Tapi jangan buat terlalu dekat sangat sampai subuh masih makan. Tak boleh lah. Itulah belajar ini. Mau ambil sunat jadi haram pula. Pandai-pandai lah. Tengoklah. Bahawa sahur dan lagi sunat bagi orang yang puasa bahawa berbuka dengan kurma. Apa itu kurma?
tamat lah. Dulu masa saya kecil dulu, orang tua kata, kurma lain, tamat lain. Betul lah lain. Kurma bahasa Melayu, tamat bahasa Arab. Tapi pemahaman mereka, dia ada itu. Ada sekarang baru-baru kita kena ada rutok, punya rutok. Rutok dia pertama, kurma tu apa dah? Kurma bahasa Melayu, bahasa Arabnya tamat. Tamat ini, tamat kurma kita lah, yang keras. Yang keras. Kalau yang basah sekarang pun dah ada sekarang ni. Yang basah, yang lembek-lembek itu namanya rutok. Nabi buka puasa nombor 1 ada tamrah. Percaya tamat. Kalau tidak ada tamar baru rupok. Rupok ni tamar yang basah. Kalau tak ada juga hasawati, Nabi akan tepuk air al-masah. Jadi nama-nama tamar ni banyaklah. Proses dari tamar ni yang putih tu namanya balah. Balah ni kalau kita pergi Mekah esok, kita boleh ada letakkan itu pahit. Kelak. Kelak. Pahit lain. Kelak. Balah. Warna kuning hijau. Itu yang masih lagi letakkan. Yang itu sikit namanya rutok. Yang dah dikeringkan itu namanya tamar. Dulu sampai pada tamat lah. Kalau tak dah ada. Tanah nampak juga ada lagi. Maka jika tiada kurma, maka iaitu dengan suatu yang manis. Manis. Teri mandi. Apa lagi? Kalau kita ni Allah pula. Ondel-ondel, maniskan. Maka jika tiada dapat yang demikian itu, maka sunat banyak maka. Faham? Maka sunat berbuka dengan air. Air apa ni? Air mati lah. Dan sunat dibaca pada ketika berbuka itu, Allahumma laka sallu wa bika amantu wa ala nurika afqatu wa ufiri. Baca kodok ni. Oh, sempat ambil apa ni, fadilah awal buka ni tak sempat nak baca, terus makan tu. Kenapa juga apa ni? Baca lah bersama Tuhan ini. Dia sebenarnya kalau kita baca hadis, kalau kita baca hadis yang sahih dengan bacaan ketika berbuka ni, dia ada lafaz lain sebenarnya. Sahabat ulama tak pernah kita bicara kali lah ni kita orang kita ini. Dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar janabah. Orang yang membaca, yang study dengan isteri, dengan pasangan masing-masing. Boleh berstudy malam hari ada masalah. Boleh. Al-ana bashiruhu dalam pahala wudu. Sebelah itu pada Sayyidina Umar. Jadi Allah turunkan illa lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam puasa itu bermain-main arafah dengan pasangan kamu. Boleh. Malam tak ada masalah. Yang tak boleh siang. Jadi dalam keadaan junub, sunat kita mandi sebelum daripada subuh. Orang tanya ni, tak saya menunjuk di batal perhari. Apa orang tanya? Dia bangun, nah lepas sudah, tenang sudah. Belum disuruhan, kata mesti marah. 5:30, dah subuh dah, belum habis. Tempat bangun, alamak, belum ada wajib. Nangis dia, sedih dia. Kenapa? Tak boleh puasa. Kenapa? Tak mandi wajib. La ilaha illallah. Lah, untuk mandi tak nak. Junub tidak baca puasa. Sunatnya sebelum nak puasa tu mandi dulu. Iyalah nak subuh Jumaat kan, apa tak tahu apa, kau mandi dulu. Apakah kita lewatkan mandi dulu? Sudah masuk subuh, tak ada masalah. So, tapi kena mandi dah. Sebab apa? Tak ada subuh.
kali subuh. Jadi puasa tak saya ramai lah. Berapa tahun sudah? Sembahyang, saya kena mandi. Puasa tak perlu mandi. Dalam keadaan boleh puasa tak ada masalah. Sunat mandi janabah sebelum waktu subuh. Dan lagi sunat mengakali macam bahasa Sabah, mengakali atas sembahyang tarawih iaitu 20 rakaat dan pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Kena sembahyang tarawih pandai maksudnya katanya mengakali. Tak ada tarawih kita tidak mengakali. Minggu saja pun. Minggu kedua kurang, minggu terakhir kita tidak saja. Kembali. Ya, meneruskan sampai hati, sampai penyimpan mohon besar meninggal. Apa umur ini? Penyimpan mohon besar tak tahu esok raya. Tahu tak ada sembahyang tarawih. Kita ni duduk lagi penyimpan mohon besar dah kosong dah. Kita lagi mencari Lailatul Qadar, kita sibuk dengan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Atau Lailatul Bakar. Bakar kuih, bakar biskuit. Kembali orang itu. Kalau nak malas, malah nak awal-awal. Tak nak lain. Tekan dia kuat-kuat sebab itulah adanya. InsyaAllah satu juga Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Masya Allah Allah. Berat. Ini kembali. Sembahyang tarawih iaitu 20 rakaat. Tak ada balas 20 ke 8 ke 12 kau tak langsung kau. Malah kau buat tadi. Tidur. Main pergi. Sebab apa? Sunat. Ini orang 20 bising. Bid'ah baik itu 20. Nabi tak buat baik itu. Awak buat berapa? 8. Kau berapa habis? 7,5. Apa nak lajunya? Naik roket dia ni apa ni? Boy apa ni? Nabi buat 8. Nabi sembahyang qiyamul lail. Hak bukan Ramadan pun hatta tatafattar qadamahu sampai pecah kaki. Mana tu Nabi sana? Sembahyanglah sampai berdiri sampai pecah kaki. Itu sunnahnya. Berapa rakaat tu setengah jam. Nak kata pecah kaki, letih pun tak rasa. Sekadap saja itu. Saya suka 8 rakaat setengah jam berbanding dengan 20 rakaat setengah jam. Lalu. Tapi kalau 20 rakaat 1 jam, 8 rakaat tak sampai 1 jam, tak boleh 2 rakaat masuk. Yang penting dia ramai. Kita dibaca pendek-pendek dia ambil 20 rakaat lah masuk kan. Ada orang buat 40 rakaat, 50 rakaat tak ada masalah. Kita kadang-kadang kalau mengaji tinggi sana ni payah dulu. Tidak melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis sahih Nabi sembahyang bukan Ramadan, bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi masalah kita ni dari segi kuantiti nak ikut Nabi tak kualiti. Lagu mana? Kualiti. Kalau kita tengok berbahasa sembahyang tarawih, empat mazhab 20. Buat tarawih isyuruna rakaat. Tengok dalam satu kualiti, tengok dalam Rawdah, tengok dalam Fiqh Islam Al-Jawatu menceritakan tentang sembahyang tarawih ini. 20. Buatlah 8 ke 3 tak boleh. Bolehlah 2 dan 1. Kalau nak buat pun tak apa sunnah, tapi rugilah. Tarawih satu-satunya amalan yang tidak ada pada bulan Ramadan. Dia ada bulan Ramadan. Nak buat 20 malam. Biar balik kan letih nak balik ke mana? Dia letih. Buatlah 8. Gagahkan juga untuk 8. Balik-balik. Tapi dia balik tak buat witi pula.
Buatlah witir sendiri di rumah. Ini kadang-kadang dia balik dia tak boleh tahu witir dah, tak pandai. Kalau tak pandai tu imam lah apa dah tu. Tunggu imam. Buat witir selepas 20 rakaat. Dan pada tiap-tiap rakaat memberi salam sunat. Sembahyang sunat masnah. Sunatnya tak bagi salam pun tak apa. 4 rakaat salam pun tak apa. 20 rakaat salam. Orang kena buat lah. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Quran dan zikir. Zikir ni zaman dulu tak kafar dan kafar. Berbeda juga. Zaman sekarang Jawi yang di masjid ini dia tulis dan ia kafar. Jadi panjang pula. Di ya kaf ya roh di sama ya seperti zikir itu berubah macam-macam lah selawat takbir tahmid sebagainya wallahu a'lam. Ada soalan? Tanya lagi. Kami nak makan. Ada? اللهم صل وسلم ربنا عليك توكلنا واليك ربنا لا تجعلنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وعذاب النار صلى الله عليه وسلم.